Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Bersama dengan saya yang bahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Sehingga 30 November, sebanyak 18 buah negara sudah melaporkan pengesanan variant of concern Omicron dan sebanyak 203 daripada 215 kes VOC Omicron telah dilaporkan dalam laman web Global Initiative on Sharing All Influenza Data ataupun GSI-8. Pecahan bilangan kes tersebut mengikut setiap negara telah pun akan kita edarkan melalui kenyataan media. Berdasarkan maklumat yang diperolehi setakat ini, VOC Omicron ataupun varian ini disyaki telah berkembang semasa jangkitan kronik dalam individu yang mempunyai sistem imun yang rendah. Varian ini mempunyai banyak mutasi, termasuk 26 hingga 32 mutasi di spike protein. Varian ini juga mempunyai 10 mutasi di protein yang melekat kepada ACE2 receptor yang membolehkan virus masuk ke dalam sel badan. Sebagai perbandingan, varian Beta mempunyai 3 mutasi dan varian Delta mempunyai 2 mutasi. Varian ini telah menular pada kadar yang lebih pantas daripada varian lain. Ini menunjukkan kemungkinan besar ianya lebih mudah merebak. Bukti awal menunjukkan varian ini juga berkemungkinan menyebabkan risiko lebih tinggi untuk jangkitan semula atau reinfection berbanding dengan VOC yang lain. Apa yang kita belum tahu sehingga sekarang adalah sama ada varian baru ini menyebabkan gejala dan komplikasi yang lebih teruk dan sama ada keberkesanan vaksin sedia ada adalah kurang terhadap varian tersebut. Namun demikian, perkembangan ini akan dikemas kini dari masa ke semasa berdasarkan kepada maklumat yang dikongsi di peringkat antarabangsa. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah membentangkan cadangan langkah-langkah kawalan serta pencegahan VOC Omicron kepada mesyuarat Kotet Menteri COVID-19 pada semalam dan telah pun diangkat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan berikut adalah cadangan yang telah dipersetujui. Sekatan perjalanan sementara. Sekatan penerbangan terus atau transit dari negara yang melaporkan penularan VOC Omicron atau negara-negara yang berisiko tinggi berlaku penularan VOC Omicron seperti yang disenaraikan. KKM pada 26 November telah menyenaraikan negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Hari ini kita menambah satu lagi negara iaitu Malawi. Sekatan perjalanan sementara untuk pengembara bukan warga negara Malaysia dari negara yang melaporkan penularan VOC Omicron atau negara yang berisiko tinggi berlaku penularan VOC Omicron yang disenaraikan atau pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan ke negara-negara tersebut dalam tempoh 14 hari sebelum ketibaan. Masih tiada sekatan bagi warga negara Malaysia dan pemegang pas lawatan jangka panjang sama ada permanent resident status, spouse visa, MM2H holder ataupun pas resident, tetapi mereka perlu jalani kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin tanpa mengira status vaksinasi. Mereka perlu lakukan ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR 72 jam sebelum berlepas semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa negara dan pada hari ke-10 tempoh kuarantin wajib.
Penilaian risiko pada hari ke-14 tempoh kuarantin wajib akan dibuat dan akan dilanjutkan tempoh kuarantin sekiranya bergejala. Pengembara warga negara Malaysia yang merancang melawat ke negara yang melaporkan penularan BOC atau negara yang berisiko tinggi berlaku penularan BAC seperti yang saya umumkan adalah tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan mereka. Kerajaan juga setelah setuju untuk menangguhkan dahulu perancangan untuk mewujudkan vaccinated travel lane dengan negara yang dikenal pasti melaporkan penularan VOC Omicron atau negara yang berisiko tinggi berlaku penularan VOC Omicron seperti mana yang saya telah senaraikan. Penangguhan ini adalah sehingga gambaran lebih jelas diperolehi mengenai penularan varian Omicron di peringkat global. Saya juga ingin memaklumkan bahawa bagi pengembara yang menyertai VTL Malaysia dan Singapura, mereka dikendaki untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri pada hari ketiga dan hari ketujuh selepas ketibaan dan melaporkan keputusan di dalam MySejahtera. Bagi pengembara yang menyertai VTL sama ada udara ataupun darat dari Singapura dikendaki untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri pada hari ketiga dan hari ketujuh selepas ketibaan dan dilaporkan dalam MySejahtera. Kementerian Kesihatan Malaysia akan menyediakan senarai negara yang melaporkan kes penularan VOC Omicron dan juga ditakrifkan sebagai berisiko tinggi secara harian untuk diadakan kepada agensi-agensi seperti Kementerian Luar, Jabatan Immigration, Majlis Keselamatan, Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Pelancongan. Senarai ini akan kita kemas kini setiap hari berdasarkan kepada penilaian yang akan dibuat oleh KKM. Sekarang ini mungkin ada soalan, kenapa hanya negara yang diumumkan sahaja, sedangkan Omicron sudah dikesan di negara-negara lain. Di sini penilaian KKM mengambil kira sama ada kewujudan VOC Omicron itu adalah dari kes import ataupun daripada kes community yang berada di masyarakat. Yang kedua adalah pengesanan dari segi penilaian risiko Kementerian Kesihatan sama ada negara tersebut berisiko tinggi berlaku penularan yang besar dalam tempoh masa yang terdekat. Dan yang ketiga juga adalah tahap vaksinasi negara tersebut. Tahap vaksinasi negara tersebut rendah dan sudah ada community spread yang luas, maka KKM akan membuat penilaian risiko untuk menyenaraikan negara tersebut. Tetapi kalau kes dia masih lagi kes imported case dan bilangannya masih lagi kecil dan tahap vaksinasi negara tersebut tinggi, kita akan buat penilaian risiko untuk tidak masukkan negara itu dalam senarai yang kita letakkan sebagai high risk country. Tetapi penilaian ini akan dilaksanakan setiap hari oleh bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya juga ingin umumkan bahawa penggunaan sistem AutoGate Jabatan Immigration Malaysia diberhentikan sementara di pintu masuk antarabangsa. Ini adalah kerana pegawai immigration dikehendaki untuk menyoal pengembara tentang sejarah pengembaraan mereka. Kalau kita guna AutoGate, kita tak tahu sama ada mereka telah mengunjungi negara yang berada di dalam senarai negara berisiko tinggi atau tidak. Arahan ini berkuat kuasa serta-merta.
Penerbangan yang membawa penumpang dari negara yang melaporkan penularan VOC Omicron atau negara yang berisiko tinggi berlaku penularan VOC Omicron yang disenaraikan hanya dibenarkan masuk ke Malaysia melalui KLIA sahaja, dan pihak MAHB perlu menyediakan gate khas bagi penerbangan tersebut. Saya juga ingin memaklumkan bahawa kerajaan akan menangguhkan sementara kemasukan pelajar antarabangsa dan juga pekerja asing dari negara-negara yang disenaraikan ataupun daripada hari yang mendatang. Untuk program gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi, pelancong dari negara yang mana saya sebutkan tadi ataupun akan disenaraikan atau mempunyai sejarah perjalanan ke negara-negara tersebut dalam tempoh 14 hari tidak dibenarkan menyertai program gelembung pelancongan Langkawi. Itu adalah langkah-langkah yang kita ingin umumkan hari ini. Dengan langkah-langkah ini kita percaya respons kita adalah respons yang cermat, berhemah dan proportionate. Kita akan sentiasa pantau perkembangan VOC Omicron pada setiap waktu dan setiap hari, dan sekiranya langkah-langkah yang lebih ketat diperlukan, kita akan umumkan apabila keputusan itu dibuat. Seterusnya saya juga ingin maklumkan bahawa dengan keputusan yang telah pun kita buat tadi, kita juga menasihati kepada rakyat Malaysia yang ingin ke luar negara, ke negara-negara yang masih tidak melaporkan kewujudan varian Omicron ataupun yang disenaraikan sebagai berisiko tinggi, untuk berhati-hati di negara yang mana mereka ingin mengunjungi dan sentiasa mematuhi langkah-langkah kesihatan awam yang diamalkan di Malaysia dan bukan yang diamalkan di negara-negara lain. Sebab kita tahu di Eropah, langkah-langkah kesihatan awam mereka adalah lebih longgar daripada kita. Jadi kepada rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang ingin ke destinasi yang sudah tidak lagi memerlukan pemakaian pelitup muka, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihati agar mereka patuh dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia di Malaysia. Jadi kalau nak pergi Oxford Street tu pakailah pelitup muka. Kalau nak pergi Harrods tu pakailah pelitup muka. Okey. Betulan sedikit tadi, jumlah negara yang melaporkan Omicron adalah 20 buah negara, ya. Ralat tadi saya minta diperbetulkan. Seterusnya ada beberapa perkara lagi yang saya ingin umumkan, iaitu peringatan untuk di Malaysia. Kita dengan adanya varian baru ini, Kementerian Kesihatan menasihati rakyat Malaysia dan penduduk di Malaysia untuk tingkatkan langkah-langkah pencegahan, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal, mengelakkan tempat-tempat yang sesak dan mengasingkan diri daripada apabila bergejala, mengamalkan trace, test, report, isolate, inform, seek, dan juga pada masa yang sama kita harap bahawa mereka yang sudah mendapat temujanji untuk booster dose ataupun dos penggalak akan hadir dan menerima. Untuk itu, sekarang ini saya telah minta supaya kapasiti pemberian booster dose ditingkatkan daripada 120,000 sehari kepada 150,000 sehari. 150,000 daily capacity increase from 120,000 dan akan ditingkatkan secara berperingkat-peringkat sehingga 200,000.
Saya juga ingin memaklumkan bahawa langkah-langkah yang saya umumkan tadi sebagai langkah untuk kita perketatkan sempadan negara adalah bentuk sementara until we find out more about the variant of concern. Dan sekiranya kita dapati bahawa varian ini tidak mengancam kesihatan awam di Malaysia, kita akan melonggarkan balik sekatan-sekatan. Ini juga adalah selaras dengan nasihat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia to not also overreact to the variant of concern, to respond in a proportionate manner, and to continue to share information and update measures. Ya, penting untuk saya tegaskan bahawa langkah-langkah ini berbentuk sementara dan sama ada boleh diperketatkan lagi ataupun boleh dilonggarkan lagi berdasarkan kepada maklumat yang kita terima dan penilaian risiko yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau ada yang tanya kenapa hari ini lain, esok lain, it's because we don't know much about this variant of concern. So we have to be dynamic, we have to be nimble, and we have to be quick. Dan soal keputusan untuk mengenakan sekatan ini akan dibuat di Kementerian Kesihatan dan dimaklumkan untuk persetujuan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya tak perlu kita rujuk kepada terlalu banyak jawatan kuasa dalam tempoh masa. Keputusan perlu dibuat pada setiap hari. Akhir sekali, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengeluarkan satu nasihat advisory, iaitu ini adalah strong advice. Warga emas dan individu dengan comorbidity disarankan buat masa ini untuk tidak membuat perjalanan ke luar negara dan mengelakkan dari menghadiri kawasan awam yang sesak di dalam negara. Kita kalau dapat elak, kalau tak dapat elak kita faham. Tetapi kalau dapat elak, jangan bawa warga emas ke kawasan yang sesak buat masa ini. Dan nasihat kepada warga emas dan juga mereka yang ada serious comorbidity untuk mereka elak daripada membuat perjalanan ke luar negara buat masa ini disebabkan varian Omicron.